Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Tarmidi akan membentangkan pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah bertajuk kualiti dan kredibiliti. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita kenali dulu definisi pentaksiran, kualiti dan kredibiliti. Pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Manakala kualiti di bawah ISO 9000 ialah keseluruhan ciri-ciri sesuatu entiti iaitu produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan yang dinyatakan dan yang tersirat. Dan yang terakhir, kredibiliti ialah sifat boleh dipercayai atau diyakini iaitu kebolehpercayaan terhadap sesuatu. Berikut adalah istilah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merujuk kepada konsep pentaksiran. Al-Hisab yang bermaksud mengira, mentafsirkan, menghitung dan menganggar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويشاء شيء. Surah Al-Baqarah ayat 284. Seterusnya, Al-Imtihan yang bermaksud ujian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Surah Al-Hujurat ayat 3. Konsep kualiti dalam Al-Quran pula ialah ajaran Islam sangat menuntut mengutamakan urus tadbir dalam sesebuah organisasi secara berkualiti dan terbaik, sama ada dalam aspek pengeluaran produk ataupun memberi perkhidmatan agar dapat menyumbangkan manfaat kepada semua pihak. Justru Rasulullah SAW telah menyarankan umatnya agar memulakan sesuatu perkara itu dengan azam dan niat yang betul melalui hadis berikut. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu bermula dengan niat dan hanya bagi setiap manusia itu balasan yang diniatkannya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu. Seterusnya, konsep kredibiliti di dalam Al-Quran. Bagi melihat kredibiliti seseorang, ia dilihat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Surah Al-Hujurat ayat 6.
Ayat ini mengarahkan umat Islam agar menyelidiki apa sahaja berita yang mereka terima. Ia juga menggambarkan bahawa sifat seorang pembawa berita perlu diambil berat dan diselidiki dengan mengetahui kredibilitinya. Seterusnya, objektif pentaksiran bilik darjah. Ia terbahagi kepada dua, guru dan murid. Objektif kepada guru adalah bagi mengetahui keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir, bagi menjalankan tindakan susulan yang sesuai daripada pemerhatian yang telah dilakukan. Bagi objektif untuk murid pula adalah bagi mengesan perkembangan diri murid. Seterusnya, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran murid. Pentaksiran dapat dijalankan melalui dua kaedah, iaitu secara formatif dan summatif. Formatif adalah dijalankan sepanjang sesi pengajaran diadakan dan ianya adalah bagi mengesan tahap penguasaan murid sepanjang masa. Sebagai contoh, aktiviti dalam perkumpulan, lembaran kerja dan sebagainya. Seterusnya, bentuk ujian summatif ialah merupakan ujian formal bagi mengesan pencapaian dalam sesuatu tahap persekolahan. Ia dijalankan beberapa waktu tertentu, sebagai contoh pertengahan tahun ataupun akhir tahun. Contoh ujian adalah peperiksaan akhir tahun, SPM dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat berkenaan isu dan penyelesaian dalam pentaksiran. Yang pertama, isunya adalah berkenaan kualiti soalan, yang mana guru tidak mahir dalam membuat soalan. Seterusnya, guru tidak mengikut jadual spesifikasi ujian iaitu JSU yang telah dibuat. Bagaimana cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kemahiran guru melalui bengkel. Seterusnya, soalan yang digubal perlu disemak oleh jawatankuasa peperiksaan sekolah sebagai contoh ketua panitia. Okay. Seterusnya, berkenaan isu kredibiliti pengawas ataupun guru, yang mana isunya di sini adalah pengawas dan guru tidak berlaku adil dalam pemberian markah. Seterusnya, penandaan jawapan tidak mengikut spesifikasi ataupun skema jawapan. Bagaimana cara mengatasinya adalah dengan menerapkan nilai ketelusan dalam diri guru. Seterusnya, menguatkuasakan penggunaan skema jawapan dalam penandaan. Dan yang terakhir, isu berkenaan sikap guru dan sikap murid itu sendiri. Yang mana guru tidak peka dengan informasi terkini yang disampaikan. Seterusnya, murid kerap tidak hadir ke sekolah dan mengganggu sesi pembelajaran. Dan cara mengatasinya adalah dengan pentadbir harus memantau guru dan memberi peringatan secara berkala. Seterusnya, pentadbir perlu tegas dalam pematuhan disiplin sekolah bagi mengatasi murid keciciran. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sebagai penutup, ayat ini dengan jelas menunjukkan matlamat penciptaan manusia adalah semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah dengan makrifah, mentauhid dan melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya.
Menyentuh tentang pekerjaan, ia adalah sebahagian daripada kehidupan. Justeru, kerja adalah ibadah apabila diniatkan semata-mata kerana Allah dengan penuh keikhlasan dan pengharapan daripadanya. Sebagai seorang guru, kita haruslah sentiasa berusaha meningkatkan kualiti dan kredibiliti sebagai profesion guru. Dalam masa yang sama, mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.